Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Okay, di sebelah saya ni kawan saya masa dekat MAS dulu. Pernah kerja sama-sama dekat First Class, Business Class sahaja. Jarang jumpa dekat ekonomi. Nak tahu siapa dia? Kita tunggu selepas ini. Okay, welcome back tuan-tuan dan puan. Saya kenalkan kawan saya, Sabrina Ibrahim. Hai. Nama secantik orangnya. That's why dia selalu kerja first class, dia selalu kerja business class. Babe, kenalkan diri dulu. Okay. Mungkin orang luar nak tahu. Allah, ya ke? Nah. Okay, nama I Sabrina binti Ibrahim. Sekarang ni dah 46 tahun ya. Okay. Masa kerja dulu 19, sekarang dah 46 dah. Berapa lama dekat ni masa jadi stewardess berapa lama I dekat MAS? kerja 22 tahun. 22 tahun. I kerja tahun 95, I resign 2017, 1st January. Januari. You join masa umur you 19. Masa tu dah habis SPM apa semua. Dah. Mak ayah suruh belajar ke you saja nak? Itulah my mum dengan my dad. Sebab I memang daripada kecil tau. So masa dulu selalu travel because my dad luar askar. My dad duduk Sabah. So bila travel, dia dapat setahun sekali naik MAS. Tapi dia yang lain-lain tu naik Charlie. So tentera punya aircraft lah. So masa I naik MAS tu, I tengok macam bestnya kakak-kakak ni cantiknya. Waktu macam baik bagi kita barang-barang apa semua kan. So cakap nak jadi stewardess lah. So lepas tu bila dekat sekolah, cikgu tulis cerita-cerita dekat kad tu. So first kali pramugari. Lepas tu nombor 2, pramugari. Nombor 3, pramugari juga. Dia kata tak nak jadi doktor ke tak nak apa. Tak mau nak jadi pramugari juga. So my mum daripada kecil cakap nanti dah besar jadi stewardess lah mak. Lepas tu my mum kata alah pergilah belajar ke apa. Cakap I tak nak belajar, nak jadi stewardess. Tapi kan sebenarnya kita jadi stewardess ingat kita tak belajar kan. Every day belajar. Every year kena belajar menghadap buku manual yang tebal macam tu. So my mum bila every time nak pergi ambil exam ke apa, my mum kata, itulah tak nak belajar. Sekarang every day you kena belajar. Rasakan. Betul. So you interview dekat mana masa tu? Okay, I sebenarnya macam ni. Masa I 18 tahun, I pergi interview masa tu dekat Melaka. My mum hantar lah ni. My mum dengan my dad kita pergi Melaka. So I dah pergi sampai dapat surat pergi final interview. Lepas tu kawan I yang kita pergi interview sekali tu. Saya cakap, I dah dapat lah berapa hari bulan. Dia kata, alah babe, sorry lah. I sebenarnya, lepas tu I pergi interview SQ juga. I dapat SQ. Saya pergi SQ. Okay. Lepas tu I cakap, alamak macam ni kata dah plan dah nak duduk sekali apa semua kan. Lepas tu, I cakap, alamak macam ni Saya cakap kat my mum, mak, kawan I tak dapat pergilah mak. I tak jadilah. My mum kata, macam mana tu? Tak jadilah. So I pergi kerja hotel. Okay. So I kerja hotel. Oh, you kerja hotel? Kerja hotel. Dekat masa tu I duduk dengan my mother dekat Port Dickson. So kerjalah hotel. Alah lunch stewardess lah juga kan. Good morning. Yes, can I help you? Kan macam tu kan. Nak juga macam tu. Nak juga. So pergi kerja macam rambut macam mesti rambut panjang sikit, macam buat sanggul. Buat sanggul ni apa semua. Lepas tu make-up macam ala-ala stewardess yang paling vogue kat hotel tu. Lepas tu dan lepas tu ada hotel apa? Hotel masa tu Selesa Hotel kat Port Dickson. Tanjung Tuan, sebelah Tanjung Tuan. Sorry, Regency Hotel. So lepas tu ada interview lagi. I tengok, I buka newspaper. Dulu my dad suka beli newspaper. Saya buka newspaper tu, dia interview temu dua. I tengok masa tu kat Pulau Pinang. I cakap kat Tok I, boleh tak nak pergi dekat rumah you sebab I nak ada interview ni dekat Penang. Dia cakap okey boleh. So I pergilah dekat Penang. So bila I pergi tu, yang interviewer tu dia nampak I. Dia nampak I. So masa tu dalam 6 bulan macam tu beza. Dia ingat lagi muka dia kata macam, I ingat lagi Christine Foley. Grooming manager kan. So dia kata, dia tanya, you pergi Melaka kan dulu ni? I cakap, yes. Dia kata, then why you tak pergi final interview semua? So I cerita kat dia. Okay, so it's okay. Dia kata, you don't have to go for the interview. Dia cakap, sebab benda tu valid for 2 years. Masa itulah dia cakap, valid for 2 years. So, dia kata, maksudnya, pergi interview yang sekali ni, dan tak payah yang written test apa semua tu tak payah dah.
I see. Masa zaman I dulu ada written test. Normal interview, written test, dan lepas written test dah pass tu, you kena pergi final interview. Written test dia suruh you nulis ke apa? Tak, ya Allah, kita ingatkan pergi-pergi nak menulis apa, cerpen ke apa kan. Sekali kan pergi matematik, geografi. English. That Geografi. was 95. Ooh. Sorry, 95 lah, awal 95. Yeah. So, geografi tu kan dia macam timing tau. Yang kita punya UTC. GMT. Yeah. Buatlah yang for apa semua. Dia bagi ni negara mana. So, kita kira manually. Kalau London pukul 4 petang, KL pukul berapa? KL pukul berapa. Macam tu semua. So, lepas tu nanti dia bagi peta dunia. Lepas tu dia letak gambar macam pemimpin negara kat sebelah. Serius. Lepas tu dia suruh kita letak, kalau Russia, pemimpin negara dia siapa. So, kita kena pilih gambar ni nombor 1, nombor 2. Lepas tu letak ya. Jangan main-main ya. Dulu susah. I-99 interview tak ada tu. Written itu tak ada. Written test. Dan lepas tu kita dengar tak conversation macam dalam aircraft, passenger nak apa semua. So, bila dah habis tape tu, nanti kat situ ada soalan. Dia kata tadi passenger minta apa. Dia nak beli Toblerone seberapa. Okay. Matematik semua ada. So, I cakap, nakkan jadi stewardess, so tak payah macam ni. Good morning, hello, tea, coffee semua. Rupanya. Glamour-glamour je. Peluh-peluh ya. So, lepas tu dah buat tu semua. Then, kita pergilah final interview masa tu. Dalam, tak sampai sebulan. Dapat telegram. Bukan telegram handphone tu Sekarang tu tak. Telegram. Sabrina binti Ibrahim, stop. Anda dia macam tu semualah. So lepas tu bila dapat stop, dia tulis STOP kan? STOP. Stop. I cakap, stop apa ni kan? Dia stop mak. Apa dia tulis ni? Oh, ni telegram. Lepas tu dia cakap, okay. So dia suruh report duty dalam masa 2 minggu macam tu. So kali ni I kata, tak apalah. I ada kawan, dia memang dah kerja kat KL. So I cakap, boleh tak I tumpang you kan? Dia kata, boleh. Tapi 3 bulan lah I tumpang you. Boleh, dia cakap. Saya tumpang, duduk Jalan Ipoh. Jauh juga nak ke Subang MAA tu. Subang. Jaya Subang kan? I dulu pagi-pagi pukul 5.30 dah bangun, naik bas pergi Central Market. Bas mini? Bas mini. Yang colour pink. Naik colour pink tu pukul 6 pagi dah dekat tepi jalan. Dengan grooming tip-top dan naik bas mini. Naik bas mini dengan lipstick. Mesti orang pandang juga siapa perempuan cantik naikkan bas mini. Dia ni dah kenapa ni pakai macam ni apa semua kan? So, lepas tu kita pergi Central Market jalan. Pergi KTM. Lepas tu naik komuter, turun dekat depanan yang Siampau tu. Siti Jaya ke apa? Lagi jalan dia. Ya. Lepas tu jalan kaki naik je jantas, pergi depanan yang Siampau, tunggu pula bas MAS datang ambil. Siapa-siapa yang naik komuter semua, shuttle. Dan pergilah MAA. Macam tu lah, susah payah hari-hari dulu. Hari-hari for 3 months. Dan lepas tu dah graduate, dah fly apa semua. Seronok lah ada van MAS kan ambil. Barulah rasa macam eksklusif. Rasa macam okey lah yang 3 bulan yang susah payah tu semua kan. Berbaloi lah. Lepas tu dapat gaji, wow. Tapi dulu gaji sikit. Yelah, tapi daripada kita dekat akademi tu kan basic kecil je kan. Basic kecil macam lepas tu dapat flying hours. Kan. I dapat je gaji first kali. Home theater. Sebab dah nak duduk rumah sendiri kan. Sebab tumpang kawan. So beli home theater, beli TV, beli tu, beli ni. Selama you kerja, apa harta yang you buat dengan MAS? Harta kereta ke, ada rumah ke, ada rumah, beli tak ada. untuk ayah ke, bawa rumah ayah tak pergi ada. Mekah. Kereta ada. Lepas tu kebanyakannya barang rumah lah. I suka macam barang-barang elektrik semua. I akan beli macam, okeylah bulan ni gaji, I beli microwave. Bulan depan, I beli peti ais. Lepas tu macam tu lah. Lepas tu beli katil, beli tu. So rumah I memang dah complete lah. By the time I kerja setahun tu, rumah I dah memang rumah dah complete dah. Okey. Ini soalan cepu mas kejap saya nak betulkan. Soalan cepu mas. Dia soalan dia. Okey tu. Soalan dia, you dulu 19 tahun. Memang bergetah apa semua kan, mesti. Ada tak passenger yang macam ada tengok muka you macam tu lama, lepas tu hulur phone number?
ataupun saja nak bergatal dengan you ke apa ke? Ada jenis yang macam tu? Adalah. Adalah. Tapi malulah pula kan. Tak ada. Ini saya sendiri pun masa saya kerja saya tak berani nak tanya. Tapi ini kita curiosity macam nak tahu macam mana you all yang cantik ni kan dapat handle that situation tu macam mana. The way you handle. Atau you melayan ataupun you tengok orang ataupun Okay. Mula-mula tu kan masa sebab I pergi kerja memang I nak pergi kerja je sebab I memang love my job. So I pergi concentrate kerja je. Lepas tu bila I serve kan ada tu yang tengok macam kan berkelip. Lepas tu I cakap kenapa ni? Lipstick I terlari ke? Kan ada lekat lipstick kat gigi ke apa masuk toilet check? Tak ada. I tahu cakap kat leading I. No, passenger tu tengok I I cakap dia kata dia suka kat you lah tu kan macam ish, malu lah macam ni apa tengok-tengok orang macam tu kan. Dia kata, alah memang banyak, ada tu memang jenis macam ni, dia kata. So, mula-mula tu I tak tahu, macam, alamak macam mana, I rasa macam takut tau nak handle, macam mana ni kan. Lepas tu ada tu yang macam, kita letak air dia, nak cakap, dia nak, tiba-tiba pula, sambut terus gelas tu daripada tangan kita. I macam, apa ni kan. Lepas tu sekali, dan macam adalah, setengah yang leading stewardess tu yang dia orang dah experience kan. Dia cakap tu, dia kata Sarina, kalau kita kerja macam ni kita kena tahu handle. Dia kata if you want to say no, you have to be like macam assertive lah, macam don't be rude but macam cakap elok-elok apa semualah. So professional cara profesional lah. So along the way tu lama-lama tu I tahulah nak handle. So kalau macam I baru sekali limbas macam tu dia masuk je macam bukan nak perasan lah kan. Dah bau dah. Ni kejap lagi ni mesti nak kan. So daripada tu I dah macam you mengelak ataupun you tak boleh elak kan? Tak boleh elak sebab kita kena serve dia kan. Juga, so kan? Tapi I macam I tahulah nak buat apa lepas tu. Apa macam I macam kita punya friendly tu kan kita tahu macam mana nak friendly tu, jangan terlalu over sangat. Bila kita cakap dengan dia kan, jangan cakap tanya pasal peribadi, ataupun bila dia cakap pasal peribadi kita, kita jangan terlalu expose sangat. You know? Peribadi tu macam you tinggal kat mana, you asal mana macam tu. Macam you dari mana kan? I'm from Penang. Oh okay. I pun from Penang dulu. I sekolah kat sana apa semua. Oh ya ke, sekolah mana? I pula yang take over conversation tu. Sekolah mana? Oh ya ke, so you belajar kat sana sampai bila? Oh so I pula yang take over. So lepas tu kerja orang macam tu lah ya. Lala I macam interview dia. So dia tak sempat nak interview I lagi dalam. Dia tak. You jadi orang kata in command dalam conversation tu. Sebab kadang-kadang ada juga macam dia tengok kita punya accessories ke apa, dia tengok macam kalau kita pakai cincin ke, tu friendship ring ke, promise ring ke, apa. Macam I cakap, I cakap, I'm married. Married ke? So itu mengelak lah. So nanti kalau Tayo saya memang ada married pun kan. So dia kata nanti teruslah dia macam Tayo mula-mula dulu kan macam I takut kan cakap macam I married, nanti kan dia macam cik pasal kan aku kan. So tapi tak. Betul juga. Kan macam bagi hard time macam ni kan. Tapi tak. Lepas tu cakap I'm married. You husband you MAS juga, I mean kerja macam you ke apa ke, macam tu lah. So dia dah macam dan kita akan cakap pasal kerja je. Macam tu lah. Kebanyakan orang-orang Malaysian ataupun merata dunia ada yang macam tu? Kebanyakannya Malaysian lah. Ada juga yang macam passenger yang macam luar daripada Malaysia pun ada juga. Ada jugalah. Macam cakap macam berapa lama, macam kalau dia tanya kan kita dekat tempat tu berapa lama, dia kata boleh tak bawa keluar ke. Ada. Sampai hantar bunga kat hotel. Pernah juga ada stewardess dulu pernah. Ada. Ya. Adalah. I bunga tak ada. Tapi hantar driver ada. Aduh, I macam biar betik dia ni kan. Hantar driver? Ya, sebab masa dalam aircraft tu, kita pergi LA tau. So, I serve dia dekat first class. Serve apa semua. So, macam biasalah. Kita kan kena friendly kan. Tanya dia pergi sana holiday ke. Ada kerja ke, apa ke. Dia kata, dia kata ada business trip. So, I cakap, okay, berapa lama kat sana? Dia kata 2 minggu. So, dia tanya, berapa lama? I cakap, dalam 4 hari dekat LA. So, dia kata, buat apa? I cakap, normal thing. Pergi makan. Pergi Universal Studio ke, pergi tu semua theme park, pergi shopping. Lepas tu sekali dia kata, okay. So, masa dalam aircraft tu, dia cakap macam
tak nampak dia nak try. Okay. Tak ada langsung tau. So I pun macam comfortable lah sembang-sembang dengan dia apa semua. Okay. So bila dia sampai hotel tu, you tahu lah. Dia dekat LA lah. Dekat LA. So masa dekat, you tahu lah LA tu flight. Saleh ke Malaysia? Malaysian. Okay. So masa ke LA tu, you tahu lah flight LA tu macam mana kan. Punyalah lama, penat dengan timing kan. Lari apa semua kan. So dah mandi apa semua kan. I dah nak tidur macam bestnya kan. Hotel tu kan best kan. Macam tarik selimut baru nak tidur, bunyi phone. Lepas tu dulu kita boleh tahu tau phone dalam, kalau crew call dalam, maknanya dalam hotel punya call dengan outside call. Dia punya ringing tone tu. Lepas tu I cakap macam, ringing tone ni pelik macam outside. Siapa call ni kan? So I pun angkat. Dia kata, Sabrina. Yes. I so and so ni. So dia kata, mana dapat number? Okay, I tahu. Ni bukan my personal number. I cakap, but kan tadi you cakap, you all duduk hotel mana apa semua. I cakap, alright. I cakap, yes. Lepas tu dia kata, I dekat Vegas. Dia kata, tau. Masa ni dah few hours lah dalam 3-4 jam. Lepas tu dia kata, I kat Vegas. You don't mind tak kalau I hantar driver I ambil you? I cakap, pergi mana? Nak hantar I pergi shopping ke? I cakap, kan pergi Delamore? Dia kata. So lepas tu dia kata, tak, datang Vegas. I cakap, for what? Dia kata kan, datang, duduk kat lepak-lepak kat sini apa semua. I cakap, oh I'm so sorry lah. I cakap, I tak buat benda-benda macam ni. I cakap, I'm sorry. Dia kata macam, yes. Kan? I terus cakap, no. I cakap, what makes you think that I will go to Vegas and meet you? I cakap macam tu kan. Dan lepas tu sekali, dia macam dengar I macam firm sikit tu. Dia cakap, oh I'm so sorry. I just nak invite you for dinner apa semua. Dia cakap, tak apalah. I cakap, thank you je lah. So, I letak telefon. So, lepas tu kan kalau macam kru nak, I ada fly dengan kawan I. So, bila I akan call, babe, kau tahu tak dia ni call I tadi macam ni ajak pergi Vegas. Yang kau tak pergi kenapa? Bawa lah aku. Dia kata, I kata, hey, banyak cantik. Macam kan. Yang jadi mangsanya, I bukan you. Ya, betul. So, dia tak apalah jadi bodyguard you. No. I cakap, lepas ni kalau you nak call bilik I, you call ringing 3 kali, you letak. Lepas tu call balik baru I angkat. Sampai kena buat kod macam tu pula. Tapi you tak rasa semak ke nak kena melayan benda-benda semua bila pergi nak stop ke apa semua? Ke you dah okay je? Mula-mula tu kan, I rasa macam, patut I feel down lah. I rasa macam, tadi tu ada getik sangat ke? Tak ada. I rasa I still macam biasa apa semua. I rasa macam down. Kenapa orang fikir I macam tu You pula rasa macam you ada gedik macam tu. Padahal you rasa you okay je. I rasa macam I biasa je. Tak ada macam bagi jelingan manja ke apa ke body language I macam tu ke. Tak ada kan. Lepas tu macam I kata apa benda I pula yang rasa down. Serious. Every time kalau passenger macam over sikit dengan I dalam aircraft kan, I nanti bila masuk toilet tu kan, nanti I masuk toilet kejap sebab macam nak cool down sikit. Tadi ada ke I buat something yang bagi diorang ingat I macam boleh makan macam tu, you know. Betul. I selalu macam tu. I pula yang rasa down, bukan orang tu yang rasa down. Tapi kan persepsi masyarakat mengatakan alah stewardess memang macam tu pun, gedik apa semua. You rasa persepsi stewardess ni kebanyakannya gedik ke you? Apa pendapat you sebagai? I rasa tak ada gedik sebab kita kan friendly. Kita kena friendly kerja tau. Kerja kita macam tu. Yes. Kerja kita takkan nak macam macam kita nak cakap macam nak cakap macam enjoy your meal kan. Takkan enjoy your meal. Jalan. Mestilah kita cakap enjoy your meal sir. Kan kena senyum macam tu kan. Kena be friendly. Tapi orang persepsi orang tengok macam macam ada juga macam kalau kita serve husband and wife tu kan. Macam kan kalau macam kita cakap dekat husband dia macam enjoy your meal sir. Lepas tu bini dia baru nak makan steak ke apa macam. Tengok. Macam ada. Pernah? Ada. Macam apa hal ni? I cakap enjoy your meal je. Bukannya apa pun kan. Macam okay tak apalah. So lepas daripada tu kita tahu lah macam mana nak limit cakap dengan husband dia. Tapi yelah mungkin susah juga sebenarnya kan nak benda ni. Orang persepsi orang tu pandang kita especially pramugari dikategorikan sebagai gedik ataupun nak makan semua lelaki orang apa semua. Betul. Lepas tu orang selalu cakap macam stewardess ni macam tengok dia ni mesti macam yelah macam nak try lelaki orang lah, nak macam you know perception dia orang kan macam tak elok kan pasal stewardess. Banyak je I tengok stewardess yang macam
yang cik cantik, yang diorang friendly dengan passenger apa semua, tapi diorang semayang on board semua tau. Ada. Kan time aja semayang apa semua. Orang tak nampak tu semua Yes, kan. betul. Orang tak nampak. Tu lah cakap, di luaran memang sebab kerja stewardess memang macam tu. The nature of job tu macam tu. So sebab kita pakai macam baju ketat, kain belah sampai situ. Apa semua, so orang tengok macam dia ni seksi apa semua. Tak, tu dah uniform, bukannya sampai ke atas sangat pun. Memang kain tu design macam tu kan. Yes. Betul. Akhirnya itu kita punya orang kata topik yang paling hangat untuk saya tanya dia seorang aja. Sebelum ni saya tak nak tanya pun. Masa fly dia tak tanya ya. Masa fly diam aja. Sampai macam dia ni tak suka aku kan. Kita banyak kali fly kan. Ada satu kali gambar tu dengan Syed Hamzah. Dekat upper deck. Upper deck tu. Yang you pakai selfie stick tu kan. Selfie stick tu nanti. I fly dengan dia dulu. Masa tu dia kali steward, I cabin. I did dekat business class upper deck. Masa tu be galley 1, I be cabin 1. Lepas tu I cakap macam dia ni tak suka aku ke apa. Lepas tu I cakap, babe you okay ke? Lepas tu dia kata, I okay. Sebab sorry lah I tak banyak cakap. Dia cakap macam tu, sorry lah I tak banyak cakap. Sebab besok dia kata sampai balik pada flight London ni, besok tu I ada show. So I kena tak boleh banyak cakap, kena say suara. I cakap okey lah kalau macam tu. Baru nak suruh dia nyanyi kan. Tak boleh lah. Aduh, pecah lubang. Diam je, baik dia ni baik. Okay. Diam je, tak action pun, senyap je. Okey. Dia punya the best highlight of the career lah. Highlight of your career. Tak kisahlah masa dalam flight ke, masa night stop ke, you jongkong emas dalam kapal ke. Apa-apa saja. Apa yang paling you, kalau besok-besok ada anak cucu semua, nak cerita yang ni je kat anak cucu besok. Ada. Yang I buat flight, actually ada few flight lah. Sebab I jumpa atlet tau. Atlet mana? Macam I jumpa Andre Agassi. Okay. Andre Agassi dengan wife dia, Steffi Graf. Masa tu dengan anak lagi. Masa tu kita buat inaugural flight from, tapi I daripada Stockholm pergi New York. Diorang all the way from KL. So I take over pada Stockholm pergi New York. Masa I tengok Andre Agassi tu, I cakap, inilah dia. I cakap comel je. You faham tak? Dia badan tak besar, tak kecil. Macam, wah memang atlet nyekat lah. I tengok. Tapi bini dia tinggi. I tengok. Tapi dia very friendly. Lepas tu, I buat yang Barcelona flight tu lah. I mula-mula kan. Dapat ni, siapa star Barcelona? Neymar, Messi. Dapat. I serve diorang. Diorang. Lepas tu, apa tu, Suarez. Kan? Tapi Suarez ni dia cheeky sikit. Dia diam-diam tapi suka usik orang. Ada gambar? Ada. I masa nak ambil gambar tu kan, I tahulah sebab macam time diorang rest apa semua, jangan kacau. Sebab diorang kena rest. So masa nak disembak tu, I tanya, boleh tak? Tapi I tanya manager dia dulu. Sebab dalam business class tu, diorang memang semua the player dengan manager. Yang dekat first class masa tu, diorang punya chairman apa semualah. So I tanya manager dia lah, boleh ke ambil gambar dengan diorang? Dia cakap, boleh kalau diorang nak. Dia kata. So masa diorang nak disembak tu, I cakap, Neymar, can I take picture with you? Sure. Diorang kan. So handphone dah get ready dah ni. Tadi macam, tapi nak ambil gambar tu tangan macam ni. Gigil sebab takut tengok diorang kan. So masa company call tu cakap, boleh tak nak buat flight Barcelona, charter untuk Barcelona. Lepas tu I macam, okay. Dia kata Barcelona punya club punya player. So I masa tu footballer manalah I ni sangat kan. So I tanyalah masa tu, masa belum kahwin lagi, I tanya my husband, boyfriend. Cik sayang, Barcelona player dia siapa? You ni buat malu je, tak tahu ke? Dia kata duk main FIFA game dengan I, takkan you tak tahu? I cakap tak tahu. Neymar. Neymar? Cakap, Neymar, Messi, Suarez. Dia kata kan. I cakap, kenapa? Tak, sebab tadi company call tanya nak tak? I cakap nak. Tapi maknanya okey lah dia. Cakap kan. So masa hari yang kita nak depart tu, diorang masuk je. Tengok, ni Neymar. Ni lah Messi kan. Dalam hati tu macam tapi macam kontrol. Macam tu. Tapi diorang macam mana kat dalam flight? Huha-huha ke? Diorang tak huha tau. Diorang rehat je. Makan macam mana?
diorang ni jenis tak berehat. Sebab dengan yang Real Madrid punya, diorang very discipline kan. Time makan-makan, time tidur-tidur. I punya pun berkeliaran satu kapal tu. Sama lah. I ingatkan diorang macam time tidur-tidur, time makan-makan. Sebab I pernah bawa yang cyclist, Italy punya cyclist tau, team. Diorang tu time makan-makan, time tidur-tidur, rehat apa semua. Dengan yang rugby player New Zealand punya apa semua kan, diorang memang disiplin. Tapi yang ni tak ke mana lah, dengan pasang lagu kuat-kuat, menari samba lah apa semua. I tengok diorang macam okay. Bila diorang menang tu, masa balik daripada Japan, daripada Tokyo, Narita pergi Barcelona tu, lagi havoc. Saya minta, sebab diorang tak tahu lah, mungkin manager diorang tak kasi diorang macam makan coklat sangat ke apa kan. Bila lalu je, do you have chocolate? Macam budak-budak lah. I cakap, yes, I have. Lepas tu bila I hantar je, I cakap, okay, I give you chocolate, you give me your signature. Santai. So dia kata, okay. So dia sign lah untuk I. Masalah, aku tak terfikir tu. Okay. So masa tu, I suruh dia tulis atas kertas je. Lepas tu, masa dia orang dah pergi Narita tu, yang second leg punya pula, dia orang dah nak balik kan. Dah terror sikit dah. Beli jersey. So, I beli jersey, I beli coklat extra untuk pergi flight tu. I beli sendiri coklat tau. So, lepas tu, I tahu diorang ni mesti nak coklat. So, bila dia kata coklat, dia tanya I lagi, can I have chocolate? I know you have chocolate. Dia kata, I cakap, yes, I give you chocolate, you sign this jersey. Okay, so I dapatlah semua signature diorang. Pergi balik nak main you serve diorang kan? Pergi balik. So, masa pergi tu, sebab baru jumpa kan. So, bila balik dalam flight tu, set tu yang maintain yang pergi balik 3 orang je. Yang lain dah tukar kru. I see. So, tapi I serve business class juga. Sebab my flight supervisor kata, sebab hari tu kan you dah serve diorang, so senang, you dah kenal diorang, kan, tahu nak handle semua. I cakap okay. So bila I masuk je, Sabrina macam tu macam Okay, itu best. Itu pengalaman yang best. Okay, kita